Okay, kita mulai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian. Yang dihormati Puan Faizah binti Nayan, Pengarah Pusat Kaunseling Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Fauzah binti Mat Jaafar, Pensyarah Khusus Perkembangan Psikologi Kanak-kanak dan Remaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak majlis merakamkan perhargaan setulus hati di atas kehadiran hadirin sekalian pada petang ini. Hadirin yang dihormati, bagi menambahkan keberkatan program kita pada hari ini, saya menjemput saudara Adam Khalid bin Muhammad Azman bagi memimpinkan bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بخير، ربي تمم بخير، ربي تمم بخير. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, ya Tuhanku, kau pemudahkanlah urusan bagi program bola bicara buli dalam kalangan remaja di sekolah dan kesan pada psikologi pada petang ini. Berkatilah program ini dari awal hingga akhir. Moga-moga ilmu daripada program ini akan kami dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal masyar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, suka untuk saya perjelaskan serba sedikit tentang program pada petang ini. Program hari ini telah menjemput seorang penceramah yang sangat berpengalaman dan hebat orangnya untuk berkongsi tentang buli dalam kalangan pelajar sekolah dan kesan pada psikologi. Program ini merupakan anjuran khusus SGDQ 2123 Psikologi Kanak-kanak dan Remaja di Sekolah. Program ini dilaksanakan secara temu bual di mana saya dan rakan sekumpulan saya iaitu Nur Atifah binti Zainal Abidin akan bertanyakan soalan-soalan kepada Puan Faizah selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita berkenalan dengan penceramah kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan Faizah. Puan Faizah sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sihat, syukur. Alhamdulillah sihat. Boleh Puan mungkin ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Puan sebagai kaunselor? Okey, terima kasih saudari Nur Atifah. Okey, saya actually telah berkhidmat sebagai kaunselor UM dah 20 tahun. Sejak tahun 2002 sehinggalah sekarang. Saya punya first degree di Universiti Malaya iaitu sarjana muda kaunseling lah. Dan kemudian saya menyambung pengajian di peringkat sarjana di UUM. Tapi PhD saya tak buat-buat sampailah sekarang. Ada planning hari tu tapi tiba-tiba tak boleh nak buat full time. Jadi saya pun rasa macam tak cukup masa nak menguruskan kerja, nak menguruskan anak-anak kan, nak belajar lagi. Jadi sampai setakat master saja saya belajar. Okey, itu je ke cukup kot banyak tu pengalaman. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak sebab sudi jadi penceramah lah untuk program saya dan juga Izati pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah dengan soalan yang pertama. Okey, saya berikan pada Izati lah untuk tanya soalan terlebih dahulu. Okey, untuk soalan pertama, boleh tak Puan ceritakan serba sedikit mengenai isu buli di sekolah pada masa kini? Okey, buli ni kalau kita apa tengok memang saya rasa daripada dulu lagi daripada zaman mungkin masa saya kecil-kecil, masa Dr. Fauziah kecil-kecil, memang buli dekat sekolah ni dah lama lah berlaku kan sampai sekarang. Maksudnya sukar untuk kita bendung isu buli ni. Okey, buli ni sebagaimana kita tahu, saya nak share sikit tentang dia punya maksud lah.
Okay, bully ni adalah satu perbuatan yang ada niat untuk menyakitkan hati dan juga memberi tekanan kepada seseorang. Kadang-kadang kita buat tu sebab kita nak sakitkan hati dia ataupun kita nak bagi dia stres, kan? Okey, jadi dalam arti kata yang mudah, ia dikategorikan sebagai penderaan kepada rakan sebaya yang melibatkan pelbagai cara. Nah, sebab biasanya kalau bully ni dia di kalangan rakan sebaya saja, dia tak ada kata contohnya tingkatan ni sekolah remaja tingkatan 6 bully apa nama budak tingkatan 1. Kalau ikut sini dia kata rakan sebaya lah, kan. Okey, seterusnya bully melibatkan serangan secara fizikal. Ada yang bentuk fizikal, ada berbentuk ancaman, ada yang lebih kepada mencuri, tengok-tengok barang hilang, tengok-tengok barang hilang. Even macam anak saya sendiri pun tingkatan 1, dia ada sekolah dekat Kulim, lelaki. Walaupun anak saya tu dari segi apa, fizikal dia tinggi macam mak dia, lagi tinggi daripada saya. While kawan-kawan dia saya tengok kecil je, kecil kemetot-kemetot. Tapi tanya dia, duit ada ke tak lagi? Tak ada dah Umi, duit hilang. Kena curi. Lepas tu makanan yang Umi beli pun habis, hilang. Maksudnya kena curi. Itu juga adalah salah satu bentuk bully ya. Saya pun tak pasti apa faktor dia yang berlaku kat sekolah tu. Bukan sebab dia punya fizikal dia besar, tapi mungkin sebab dia adalah junior. Salah satu faktor apa dicuri, barang dia dicuri ya. Kemudian peras ugut, lepas tu penderaan lisan, contoh macam orang ejek kita ke, kan mungkin kita ni pakai baju tak cantik ke, ataupun kita ni terlalu pendiam, selalunya akan jadi mangsa bully jugalah. Dan gangguan seksual juga adalah salah satu bentuk bully ya. Okey, bully ni selalunya berlaku di kalangan kanak-kanak lah. Selalunya, tetapi berlaku juga dalam kalangan remaja. Macam di UM pun tahun ni pun ada kes bully student dan memang sampai ke pusat kaunseling. Jadi kita uruskanlah kes tu dan alhamdulillah sekarang dah selesai. Okey, dan bully ni dia tak semestinya oleh kanak lelaki saja atau kanak perempuan, dua-dua memang terlibat. Okey, dan mereka cenderung menggunakan kekerasan lah biasanya. Kalau kanak-kanak perempuan, biasanya dia jarang pukul tapi lebih kepada ignorance. Macam tak nak kawan kan. Tengok Atifah tak nak kawan. Contohlah kan. Maksudnya tu bully kalau di kalangan kanak-kanak perempuan ataupun remaja perempuan. Tapi kalau lelaki ni lebih kepada serangan ataupun yang berbentuk kecederaan. Okey, bully ni sometimes kita pernah tengok dekat TV, dekat berita, ada yang sampai begitu serius dan menyebabkan kematian lah. Okey, pada apa yang saya tengok, isu-isu bully yang berlaku di Malaysia yang latest saya tengok berita 4 Julai semalam lah kan. Okey, yang latest saya tengok pelajar tingkatan 2 sekolah menengah berasrama penuh di Labu Negeri Sembilan. Okey, dia dipercayai dibuli dan dipukul oleh pelajar senior. Kan? Jadi maksudnya tadi yang saya cakap mula tu, ada je berlaku tak semestinya sebaya, ada juga pelajar senior yang bully pelajar junior. Selalunya macam tu lah. Kalau dekat asrama ni lazimnya macam tu. Kan kadang-kadang pelajar yang senior ni dia dah biasa kena bully dengan senior-senior yang dulu-dulu. Jadi dia dah ada aiming, mungkin dia ada aiming, okey nanti pelajar baru masuk, aku pula nak bully. So maksudnya, it's unfair kalau aku yang kena bully tapi aku tak bully orang lain. Jadi maksudnya okey. So kalau kata aku kena bully, orang lain juga patut kena bully. So dia akan buatlah bully tu ranking kan. Dulu dalam kerjaya polis lah, sebab saya ada abang yang kerja polis, dia ceritalah masa dia dekat pusat latihan polis Pulapul Negeri Sembilan, dia hampir lari daripada latihan polis sebab dia kena bully, kena ragging. Ragging dia, orang lelaki masa tidur pakai kain pelikat kan. Jadi dia kena ragging, kena angkat kain pelikat. Mestilah stres kan. So dia hampir lari daripada Pulapul tu. Maksudnya di mana-mana memang ada bully lah.
Okey, okey, yang tadi yang saya share adalah isu buli di Negeri Sembilan. Okey, seterusnya isu yang kedua, isu buli melibatkan tangkapan 13 orang pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Langkawi. Ini maksudnya dekat dengan kita lah. Ada isu, naik apa ni? Okey, ada isu buli di Langkawi melibatkan 13 orang pelajar. Okey. Lebih mengejutkan masa buli dipukul beramai-ramai termasuk di Bali dengan meja. Ini maksudnya teruklah melibatkan dia baling dengan benda-benda yang berat seperti meja kepada pemangsa. Okey, seterusnya antara isu buli yang lain yang saya pernah kendalikan di UM, di mana saya punya klien dia seorang yang bagi saya dia cantik, comel, tapi dia jenis tak bercakap, bukan tak bercakap, dia kurang bercakap, dia pendiam dekat sekolah. Jadi kalau individu yang kurang bercakap, kurang menunjukkan diri, pendiam pun selalunya menjadi mangsa buli lah. Padahal kalau ikutkan dia, pelajar ni dia seorang yang cemerlang, selalu dapat nombor 1 dekat dalam kelas dia, cantik, comel, tapi still dia kena buli disebabkan dia tak pandai bersosial. Okey, dan kes lain, klien saya juga dibuli disebabkan dia bersaiz besar, berbadan besar. Dia cerita sejak dia kecil lagi dia berbadan besar, jadi kawan-kawan tak nak kawan dengan dia. Dia orang memang sisihkan dia. Dia orang ignore dia. Jadi dia rasa sedih sebab tak ada kawan. Kan tu salah satu bentuk buli lah. Okey, seterusnya antara isu-isu lain yang saya tengok dalam media sosial, sebanyak 38 kes buli berlaku di sekolah-sekolah di negara kita dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ni, daripada Januari, Februari, Mac, April. So ada 38 kes buli. So maksudnya banyaklah kes dalam masa 4 bulan saja 38 kes. Okey. So itu adalah di antara isu-isu yang adalah Atifah, isu buli. Sekejap boleh? Boleh. Sebab saya takut nanti ada yang left ke apa kau ada urusan. Boleh tak? Tadi lupa nak pesan. Kita bergambar dulu. Oh, okey. Buka video. Okey, dia minta para hadirin yang tak perlu nak pakai tudung ke, Adam, Firdaus, kalau boleh kat kamera sekejap, kita ambil gambar sekejap je. Lepas tu kita sambung balik sesi temu bual kita. Boleh? Maaf ya, Puan Faizah. Okey, tak ada masalah. Taklah, sebab saya nampak ada yang left dah. Saya takut nanti saat lagi tak ada orang. Last lagi kan kita nak ambil evidence lah untuk ni. Untuk Atifah punya group ni. Okey. Itu yang macam sambil kita sembang-sembang santai, itu yang Puan Faizah menyatakan tadi yang dilaporkan, yang tak dilaporkan tu pun banyak kes kan. Sebab kadang-kadang kes buli ni kadang-kadang kita sendiri pun macam parents kadang-kadang tak alert, tak ambil berat lah keadaan tu ketika di sekolah. Kadang-kadang kita tak ambil berat pun benda tu. Kadang-kadang anak ada mengadu kawan-kawan begini, tapi kan kita kadang alah biasalah macam tu lah. Jadi kan kalau kita sebagai parent pun tak ambil perhatian, jadi kepada siapa lagi yang dia nak beritahu? Dengan cikgu jauh sekali lah. Kadang-kadang cikgu pun alah biasalah tu. Kadang-kadang cikgu sendiri yang ejek pada yang memulakan ejekan tu. Saya pun ada maklumkan dalam kelas betul. Macam kes anak saya pun ada juga. Memang ejekan tu kadang-kadang tu datang daripada cikgu sendiri. Jadi, tak buka lagi ni tak pakai tudung lagi ni. Please, ni kita nak ambil gambar sekejap je. Tak apa, tak payah pakai lipstick pun, saya tak pakai pun. Sudah main terus je pakai sarung. Tadi ada discussion apa ni? Minta buka kamera sekejap. Kawan-kawan. Ya, tolong. Mimi selalu tak nampak Mimi. Thank you, Mimi.
Yang lain kita tunggu yang lain sekejap. Dalam 10 Adam minit. nampak sekejap Adam. Adam, terima kasih Adam. Najmi, Thank you. Haizan, Yang Firdaus. Khalifah ni, yang Khalifah. Dari SEM 1 dia ni. Aina, Handsome dia Adam. Jiha, mana balik dah? Jiha, Wani, Nurul kat kamera. Okay. Please. Nanti tak elok lah pula kalau kita ni nanti. Nabiha, please. Okay. Tak apa, pakai tudung sarung je. Okay, data saya snap dulu yang mana yang ada. Thank you Aina. Okay, Okay, 1, thank you. 2, 3. Okay, another one. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. Sekejap kan. 1, 2, 3. Okay. Right. Terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, silakan. Okey, baiklah untuk soalan yang kedua, selain isu yang tak pandai bersosial, adanya pengalaman dibuli, apa lagi faktor yang mendorong isu ini terjadi? Okey, faktor sebenarnya ada dua faktor, itu faktor dalaman dan juga luaran ya. Faktor dalaman, kadang-kadang sikap pembuli itu sendiri, dia memang perangai dia memang suka buli. Itu adalah faktor dalaman lah. Dia punya PL dia memang mungkin dia dilahirkan dengan karakter suka yang agresif, yang hyperaktif. Jadi kalau tak bully orang dia rasa tak boleh, tak berpuas hati kan. Jadi dia kena bully, itu karakter lah. Yang kedua adalah membuli untuk mendapatkan perhatian. Okay, kadang-kadang bila dia jadi macam senyap, tak buat apa-apa, rasa macam orang tak pay attention. Jadi dia akan bully, dia kacau apa semua kan, ejek ke apa ke. Jadi orang akan tengok, oi budak ni funny-nya. Maksudnya orang dah bagi perhatian kepada dia. So itu cara dia untuk mendapatkan perhatian. Okey, seterusnya pengalaman masa lalu. Okey, macam tadi saya cakap, kadang bila kita pernah dibuli, jadi tendensi untuk kita membuli juga ada. Contoh mungkin saya pernah dibuli bila first time masuk asrama kan, kena bully macam-macam, kena cuci tandas daripada pagi sampai ke malam pada hari cuti contohlah. Jadi saya mungkin ada aiming, saya nak balas dendam, nanti bila adik-adik tingkatan 1 masuk, saya nak balas dendam, saya nak buat benda yang sama. Okey, itu adalah pengalaman masa lalu. Seterusnya gangguan personality, mungkin ada apa, dari segi personality dia ada sedikit gangguan lah kan. Seterusnya ada setengah orang dia memang suka-suka, seronok-seronok nak bully. Ada juga yang macam tu, dia rasa macam syok kacau dia, syok je kita usik dia, kita ni dia sikit kita kata kat dia panggil Mek-Tok ke apa ke contohlah kan, atau Minah Sengit ke, Fatimah Jongang ke contohlah cerita dalam TV kan. So macam itu adalah salah satu bentuk bully lah. Kadang-kadang mungkin faktor badan kita yang berisi, kita panggil orang tu Doraemon. Kan, jadi bila kita sebut Doraemon, orang lain pun Doraemon, Doraemon damai, kan. Jadi maksudnya kita dah memulakan something yang membuatkan orang lain ikut. So bila kawan yang berbadan besar tu masuk ke kelas, orang lain dah panggil, Doraemon dah sampai kan. Jadi yang si digelar Doraemon ni dia mula rasa rendah diri, rasa setiap hari dia hari yang menyedihkan lah, rasa tak happy nak pergi kelas sebab orang panggil Doraemon, kan. Seterusnya ingin memenuhi kepuasan diri, macam lebih kurang tadi lah. Ada setengah orang dia memang suka-suka, dia rasa seronok sangat bully orang ni kan. Kalau tak bully sehari tak boleh duduk. Itu sifat dia sendiri. Okey, yang kedua, luaran. Faktor kenapa remaja membuli, faktor yang luaran adalah keadaan keluarga. Kadang-kadang mungkin keadaan keluarga dia tu sendiri pernah, mungkin dalam keluarga dia pernah dibuli. Contohlah, dibuli. Kadang-kadang kita dalam family kita, mungkin ibu bapa cuma rapat, atau kita rasa mak ayah mungkin lebih perhatian kepada yang lain tapi pada kita kurang. Jadi kita merasa kita diabaikan ataupun disisihkan.
Jadi mungkin seseorang tu bila dia mengalami situasi yang macam tu, dia nak buat benda yang sama lah. Keadaan keluarga tu mempengaruhi sifat dia. Kemudian kurang didikan agama. So kalau kata kita memang dididik dengan didikan agama yang kukuh, tak boleh nak bully orang, mengeluarkan kata-kata yang kesat, kan, mengabaikan orang lain, tidak bertegur sapa. Jadi kita mungkin tidak memikirkan dari segi kesan, kan. Jadi kita rasa tak ada salah, tak berdosa pun kalau kita bully orang, so dia akan buat. Tapi kalau kita diberi didikan agama, ditekankan bahawa tak boleh buat macam ni kepada orang lain, jadi kita tak akan buat. So maksudnya kurang didikan agama juga adalah salah satu faktor kenapa bully berlaku. Pengaruh rakan sebaya. Okey. Pengaruh rakan sebaya ni memang sangat penting. Kadang-kadang kita mungkin ada kawan baik seramai, contohlah 3 orang, 5 orang. Jadi dia akan kata, jom kita ni pergi kutuk-kutuk sikit dia tu. Lepas tu mungkin yang seorang lagi cakap, tak maulah kutuk orang. Hang kau nak join group kami, hang kena ikut style kami. Kalau tidak, kami tak akan kawan dengan hang. Jadi dia terpaksa ikut group tu. Kalau tidak, dia akan disisihkan. So dia follow. Pengaruh daripada rakan sebaya telah mendorong dia untuk bully juga, terlibat dalam isu bully. Okey, seterusnya media massa. Media massa ni, ini memang salah satu daripada saya rasa sekarang ni lah, kan, bila kita tengok cerita-cerita dalam TV, cerita-cerita isu bully, kita rasa nak buat, kita rasa nak tiru. Mungkin kita rasa macam best, kan, anak remaja lah bila tengok dalam TV, best ni bully ni, so jom kita try buat tengok macam mana, kan. Lepas tu sistem pentadbiran sekolah, kadang-kadang mungkin dari segi peraturan sekolah agak loose, agak longgar, kan, jadi mudah untuk pelajar membuli orang lain sebab dia tak rasa yang dia akan dihukum bila dia membuli orang lain. Okey, itu adalah faktor-faktor lah kenapa seseorang itu ni suka bully orang lain. Kalau ikutkan banyak jugalah faktornya. Okay, selain ejekan seperti panggil dengan panggilan Doraemon, apakah jenis bully lagi yang sering dilakukan oleh pelajar sekolah selalunya? Jenis bully, ya. Okey, jenis-jenis bully. Okey, sebenarnya banyak jenis bully lah yang berlaku di sekolah ni. Okey, di antara dia adalah bully fizikal. Bully secara fizikal. Macam tadilah, macam body shaming, kan. Okey, yang kedua adalah bully secara lisan. Yang ketiga, bully yang berkaitan dengan hubungan. Okey, dan yang keempat adalah bully cyber. Okey, so saya akan share tentang bully fizikal dahulu. So bully fizikal ni adalah apa sahaja bully yang melibatkan tingkah laku memukul, pukul orang, tendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta orang lain. Contohnya mungkin Aminah ni dia bila dia cuci baju apa semua, dia sidai dekat penyidai, tapi setiap kali dia nak ambil baju dia mesti hilang. Kan, so kadang-kadang mungkin ada orang sengaja sorok. Itu salah satu bentuk bully lah, sebabnya dia suka tengok orang lain dalam keadaan sedih, gelisah, menderita, kan, dia akan gelak, okey, kalau kau nak baju kau balik, kau kena ikut cakap aku. So dia akan ugut lah. Itu salah satu bentuk bully fizikal lah. Okey, atau memaksa mangsa bully melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Contohlah, okey, contoh macam, okey, mungkin dia paksa pakai baju seksi ke, ataupun keluar daripada asrama tak pakai tudung ke. So itu adalah satu bentuk bully lah, sebab kalau bully ni, bila orang tu tak ikut, dia akan dikenakan hukuman. Jadi masa yang dibuli tu dia terpaksa ikut. Okey, seterusnya yang kedua adalah bully secara lisan. Bully secara lisan ni adalah apa-apa bully yang dilakukan dengan percakapan seperti mengusik ataupun
menghina, menyebarkan khabar angin, mengancam dan mengejek orang lain. Ini biasalah berlaku. Contoh kan, macam saya cakap tadi, mungkin dia tengok ish, baju hang teruk no. Hang ni orang susah orang miskin ke? Dia macam tu kan. Jadi dia kata baju koyak rabak ke apa ke kan. Jadi kalau setiap hari benda yang sama, orang yang sama asyik cakap macam tu kepada kita, esoknya anak-anak remaja ni dia dah tak nak dah pergi sekolah sebab kawan-kawan setiap hari mengejek dia. Kan mengata benda-benda yang menyebabkan dia rasa malu sebab dia pun ada maruah kan. Okey, so dia mengejek-ngejek. Kadang-kadang bully fizikal ni, tadi bully lisan lah, ada ejek orang lain. Maksudnya bully berkaitan hubungan. Okey, bully berkaitan hubungan ni adalah bully yang related dengan contoh dia ignore lah, ignorance, tak nak kawan, tak mau kawan. Contohnya bully yang ni berlaku dalam kalangan kanak-kanak perempuan lah ataupun remaja perempuan, tak nak kawan. Saya baru saja handle satu isu pelajar kita. Pelajar ni sekarang dia mengalami depression, kemurungan. Jadi bila saya buat ujian saring kesihatan mental, memang dia punya skor depression tinggi, anxiety tinggi, stres dia pun tinggi. Dan bila saya explore apa masalah dia menyebabkan dia jadi macam ni, saya nampak dia mengalami borderline personality disorder. Kan dia ada masalah kecelaruan personality. Bila saya tanya-tanya dia, rupanya semasa sekolah dia kata dia memang tak ada kawan. Dia tak ada kawan masa sekolah menengah. Kawan-kawan semua tak nak kawan dengan dia. Kalau dia nak ada kawan, dia kena belanja kawan makan dekat sekolah. Bila dia contohnya, weh, korang nak makan tak? Kalau nak makan, jom ikut, aku akan belanja. Barulah ada kawan yang nak kawan dengan dia. Kalau tak, memang tak ada siapa nak kawan. Okey, jadi kesan daripada tu, pengabaian ni boleh menyebabkan gangguan personality lah. So, dia develop, sekarang ni lah keadaan dia mengalami borderline personality disorder. Dia rasa dia pernah diabaikan, tapi bila ada orang yang mula rapat dengan dia, kan, dia akan ada attachment yang kuat dengan orang tu. Tapi bila dia bergaduh dengan kawan baik dia tu, kawan dia mula menjauhkan diri, dia mula mengalami situasi yang tak okey. Itu borderline disorder. Dia punya attachment tu begitu kuat, dan bila orang yang baik dengan dia tu ada kawan yang lain, dia mula ada rasa cemburu apa semualah. Jadi bila tahap yang macam ni, dia mula stress, depression tu, dia mula terfikir macam-macam lah, nak self harm apa semualah kan. Okey, seterusnya bully berkaitan hubungan lah. Saya cakap tadi, contoh tadi tu bila seseorang di-ignore, diabaikan. Dan akhir sekali adalah bully cyber. Bully cyber ni adalah bully yang melibatkan penggunaan teknologi seperti email, lepas tu Facebook ataupun Instagram, TikTok. Okay. Macam yang ni saya ada juga handle isu, tapi bukan ni lah orang luar, community. Dia buat konten TikTok. Biasalah bila kita post dekat media sosial, hampa pandailah, you all pandailah buat FYP apa semua tu, nanti akan banyaklah apa yang akan like sampai ratus-ratus ribu tu. Lepas tu adalah netizen kutuk dia, kenapa buat macam ni, komen. Jadi dia mula stres dan rasa tak okey. Jadi kebetulan mak dia tu adalah sepupu saya, jadi mak dia call saya. Masa berlaku tu masa PKP tahun lepas kan. Jadi saya buat sesi tengah malam dengan saudara saya tu, secara atas talian ni lah. Dia memang kena bully cyber lah. Maksudnya efek dia begitu teruk. Sebab kadang-kadang bila kita buat konten apa-apa kita post kat media sosial, netizen ni dia akan kutuk macam-macam. Kan, kita selalu je tengok contoh macam selebriti kita, Datuk Wida post apa-apa, contohlah kan. Ataupun Cik Ta ke, Cik Ta Zain Saidin,
ataupun Nilofa kan, post apa-apa konten dan orang akan kutuk. Kalau kita jenis orang yang kurang ketahanan dari segi mental, kita akan rasa terganggu lah emosi kita, kita akan rasa sedih, kita akan rasa stres dan kita tak tahan. Jadi kalau lah you all ni suka buat konten-konten untuk story IG ke TikTok ke apa ke, kita kena ada mental yang kuat, kena tahan. Takut kemungkinan kita kutuk oleh netizen. So itu salah satu bentuk cyberbully. Di mana boleh menyebabkan gangguan emosi cyberbully ni. Okey, itu saja. Ada lagi soalan? Okey, tadi Puan ceritalah kan macam mana teknologi ni, macam media sosial ni mempengaruhi kegiatan-kegiatan bullying cyber. Jadi kalau pendapat Puan lah kan, adakah sebabkan tak ada kawalan daripada ibu bapa kepada remaja-remaja ni mempengaruhi kegiatan mereka untuk membuli di media sosial, atau bagi Puan masyarakat itu sendiri yang memang suka nak condemn, suka nak komen, atau macam mana? Okey, sekarang ni dari segi penggunaan teknologi memang di luar kawalan lah kita katakan. Memang apa-apa pun orang kata semuanya bermula daripada rumah kan. Kalau ibu bapa memang orang kata apa, memang sekarang ni lah bagi handphone nombor satu pada anak-anak. Kalau ikutkan memang kalau ikut zaman kita sekarang ni, zaman yang kita pernah hidup dengan COVID ni, 2 tahun sebelum ni kita memang nak tak nak ibu bapa memang kena bagi gadget kepada anak, sama ada bagi handphone ke, tablet ke, laptop tu wajib lah sebab nak buat kerja sekolah ataupun assignment. Jadi kadang-kadang penggunaan yang tanpa kawalan ni menyebabkan anak-anak remaja ni dia boleh explore macam-macam yang ada dalam gadget tu lah, dalam internet lah. Okey, contohlah macam mungkin dia orang boleh tengok cerita-cerita yang berbentuk peperangan ataupun berbentuk bully lah. So itu salah satu faktor di mana remaja kita meniru. So maksudnya yang saya nak tekan kat sini, penggunaan teknologi yang tidak terkawal tu mempengaruhi remaja kita untuk terlibat dalam aktiviti bully orang lain ni. Once macam bila sebagai parents, once kita bagi handphone kepada anak-anak tanpa kawalan, so benda ni susah dah untuk kita kawal. Tapi kalau kita bagi contohlah, kita ada macam kalau dia buat something yang baik baru kita bagi, so dia faham. Contoh macam okey, kalau walaupun anak remaja kan, okey, kalau kakak nak guna handphone, okey, kakak kena buat dulu semua assignment. Kemudian tolong ibu kemaskan rumah apa semua. Okey, jadi ibu akan bagi guna handphone. Okey, mungkin limit lah sehari 2 jam. 2 jam saja boleh guna handphone kan. So sebab nak kawal. Macam tu lah. Tapi mungkin pada masa sekarang kita melihat dia tak macam tu lah. Handphone tu memang 24 hours dengan anak, dari pagi sampai ke esoknya. Kadang sebelum tidur pun tak ada handphone, tak boleh tidur kan. Kena buka handphone, tengok cerita apa-apa, lepas tu lelap dengan handphone lah. Berbeza dengan orang zaman dulu ni, kalau nak tidur nak suruh mak dengan ayah nyanyi lagu dua-dua ataupun baca cerita cerita sang kancil ke dengan arnab apa semua kan. So maksudnya pendekatan tu berbeza. Atifah senyum ni, mesti dia selalu mak dia nyanyi dulu sebelum tidur. Okey Puan, terima kasih atas penerangan tu. Okey, kalau saya nak tanya lagi lah, macam sebagai Puan sendirilah sebagai kaunselor dan ramai juga yang partisipan kat sini adalah pelajar bimbingan kaunseling. Jadi saya tanyalah bagi pihak semua orang dan kami sendiri, kalau macam sebagai seorang kaunselor lah kan, apa tindakan yang kami boleh bagi tahu dekat pelajar bila mereka kena bully? Apa tindakan mereka bila dia orang kena hukut ke, kena bully ke kan? Sebab mostly
pelajar yang kena buli ni, yang jadi mangsa buli ni, mereka takut untuk laporkan kepada pihak sekolah, untuk bagi tahu orang sebab mereka akan dapat akibat yang lagi teruk. Jadi kalau boleh Puan kongsikan cara macam mana? Okey, yang saya faham memang adik-adik dalam Webex petang ni nanti akan posting di sekolah lah kan? Akan menjadi orang kata kaunselor sekolah lah kan? Betul tak? Okey, jadi InsyaAllah. insyaAllah. Okey. So maksudnya macam-macam isu yang adik-adik akan handle nanti bila dah masuk setting sekolah. Dan salah satunya mungkin isu bully lah kan. So tadi kamu nama apa, Atifah ke orang seorang lagi? Atifah, okay. So tadi Atifah tanya apa yang boleh dilakukan oleh pelajar yang kena bully dan diugut untuk dicederakan kalau dia bagi tahu kepada orang lain. Kan apa tindakan yang perlu dibuat oleh pelajar tu. Okey, sebenarnya pentinglah di sini guru-guru di sekolah kan untuk care dengan pelajar yang dibuli ni. So maksudnya sekarang ni nak tak nak pelajar tu memang kena, sama ada dia takut untuk dicederakan oleh ni ataupun tidak, dia kena bagi tahu dengan guru yang dia selesa, sama ada guru kelas ke ataupun kaunselor sekolah. Kan maksudnya pihak sekolah kenalah war-warkan dalam himpunan kalau kamu dibuli ke apa ke, jangan takut, jangan risau untuk share dengan guru kamu. Dan jangan takut yang kamu akan dicederakan oleh pembuli. Maksudnya pihak sekolah kena bagi penekanan lah, yakinkan pelajar yang dibuli tu yang hak mereka, kebajikan mereka akan terjaga. Pihak sekolah memang akan jaga betul-betul. Once pelajar tu report kepada pihak sekolah, so pelajar ni dalam kawalan pihak sekolah lah kalau pergi sekolah. Kan? So pihak sekolah kena yakinkan pelajar yang orang yang bully dia tu tak akan boleh untuk mencederakan dia. Dan yang penting sekali kat sini peranan kaunselor lah kan. Bila pelajar datang bagi tahu yang dia kena bully dengan kawan, selalu kawan minta duit. Kalau tak minta duit kena pukul. Jadi kena bagi duit kan. Setiap hari datang sekolah, mak dia dah lah bagi RM5 je. Lepas tu kawan ambil. Jadi dia pun tak ada duit nak makan. So setiap hari pergi sekolah dalam keadaan yang lapar. Balik rumah lapar. Lepas tu balik rumah cari makanan, mak marah sebab mak kata duit dah bagi RM5 kan. Takkan tak beli makanan dekat sekolah. Lepas tu nak share dekat mak pula garang. Jadi dia senyap. So boleh lead kepada masalah psikologi jugalah. Kan? Okey, jadi kita sebagai kaunselor kita kena dengar. Bagi perhatian apa yang dia nak share. Ada isu klien saya juga dulu klien saya dia ni bukan dibuli, dia dirogol. Dia dirogol oleh guru sekolah, dan dia tak tahu nak cerita dengan siapa. Dia bagi tahu dengan kaunselor di sekolah, tapi kaunselor tak percaya dan tak ambil berat tentang apa yang diadukan oleh pelajar tu. Jadi pelajar tu setiap hari berada dalam ketakutan bila cikgu yang sama aiming dia dan sampai ke satu tahap pelajar ni kira tanggung sendirilah. Maksudnya dia stres, dia start mengalami depression dan dia membesar dengan mengalami gangguan personality disorder. Dia mengalami dissociative identity disorder, iaitu kecelaruan identiti terpisah. Dia ada banyak personality. Efeknya, puncanya semasa sekolah dulu dia dirogol, tetapi tak ada siapa yang willing untuk dengar apa yang dia nak share. Jadi saya nak bagi penekanan di sini, adik-adik nanti kalau masuk sekolah, bila ada pelajar share tentang apa saja isu tentang dia orang dibuli ke apa ke, please pay attention, jangan terus judge. Macam pelajar berkenaan, kaunselor tu cakap,
budak tu sendiri yang pergi mengorak cikgu tu. Sepatutnya dia dengar dulu apa benda yang berlaku, apa semua kan barulah kita boleh bantu. Tapi sekarang ni maksudnya budak tu dia tanggung sendiri, dia mengalami depression, dia mengalami post traumatic stress disorder. Banyak yang dia alami. Penyakit dia tu banyak. Bipolar disorder, semua penyakit package dia ada. Kalau orang lain mungkin ada depression saja, ada anxiety saja, tapi dia semua penyakit ada dengan dia. Dan alhamdulillah pelajar tu lama juga untuk dihabiskan pengajian di UM disebabkan penyakit yang dialami ni, struggle, kadang-kadang rasa dalam keadaan suicidal dekat sini kan, sebab dia takut dengan cikgu lelaki, dengan lecturer lelaki. Dia sebab dia ada PTSD, dia takut. Kan, jadi 5 tahun juga dia dekat sini untuk habiskan pengajian tu, struggle lah kan. Okey, itulah yang saya nak tekankan. So bila ada pelajar yang dibuli dan tapi diurut untuk dicederakan, pihak sekolah memang kena bagi jaminan yang pelajar tu akan diambil berat lah. Pihak sekolah kena bagi keyakinan pada pelajar yang dia orang akan dilindungi. Barulah pelajar ni berani untuk share. Okey, seterusnya, guru kaunseling dia kena bantulah pelajar buat sesi yang berterusan. Dia kena pantau keadaan pelajar tu macam mana, sebab kita nak mengelakkan berlaku gangguan psikologi lah. Kita nak dia boleh keluar, boleh bantu diri dia dengan apa yang telah berlaku pada dia tu. Seterusnya, pelajar yang dibuli ni sebagai guru sekolah, kita kena maklum juga kepada ibu bapa pelajar, sebab kadang-kadang pelajar ni dia takut untuk share juga kepada parents dia. Jadi bila cikgu sendiri yang bagi tahu, so parents akan percayalah. Kadang-kadang bila anak tu sendiri bagi tahu kena mak ayah dia memang garang, dia akan reserve saja. So reserve tu bahayalah kan. Okey, seterusnya, Okey, macam tadi Puan kongsikanlah kesan terhadap mental, macam mana apabila pelajar itu dibuli, dia boleh hadapi PTSD, boleh hadapi depres. Jadi kalau kita tengok dari aspek jantina pula, ada tak kesan kena buli ni, ada tak perbezaan kesan yang diterima mengikut jantina? Kalau perempuan kena buli, apa kesan yang didapat? Kalau lelaki kena buli, kesan dia macam mana pula? Ataupun ke sama je? okey, dia tak ada, setakat yang saya tahu tak adalah kesan mengikut jantina. Dia bergantung kepada sejauh mana coping skill seseorang individu. Kalau seseorang individu tu dia ada coping skill strategis yang kuat, dia boleh menghadapi isu tu. So dia tak akan mengalami stres yang berpanjangan. Maksudnya dia stres sikit tapi dia share apa yang dia rasa tak okey dengan kawan baik ke, ataupun bila dia share dengan kaunselor sekolah, kaunselor faham dan kaunselor ambil tindakan kepada pelajar yang bully dia. Jadi settle lah, tak adalah isu dia tu berlarutan sampai dia besar. Tapi isu ataupun gangguan emosi ataupun gangguan kesihatan mental ni berlaku apabila perkara tu dia simpan dalam masa yang lama. Okay, contohlah kalau kata seorang pelajar ni dia asyik dibuli berterusan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, so maksudnya dah 3 tahun kan. So kalau kata setiap hari dia menangis selama 2 minggu, 2 minggu, lepas tu tak boleh nak tidur, kurang selera makan, berat dia turun drastik, so itu adalah simptom kemurungan lah. Dia dah mula dah boleh develop kemurungan. Tapi macam gangguan personality disorder tu dia ambil masa lah untuk develop. Macam saya share tadi, pelajar yang kena rogol tu dia rogol pada tingkatan 1 dan dia punya masalah kecerahan personality dia develop pada semasa tingkatan 3 tahun lah. Dia develop personality disorder. Dan bagi saya kesan dia tu tak adalah macam pilih, kalau dia ni lelaki dia jadi macam ni, kalau dia ni perempuan jadi macam ni. Tapi ada klien saya dia ni nak kata dibuli tidak, tapi dalam family dia
dia rasa dia kurang dihargai apabila mak dia selalu puji abang dia saja. Apa-apa Abang Long bagus, apa-apa Abang Long bagus, apa-apa Abang Long yang perform. Jadi dia develop dengan keadaan dia rasa diri dia tak berguna. Kan, maksudnya kesan itu boleh berlaku kepada siapa sahaja, tidak mengira pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan. Okey. Baiklah, jadi jelaslah dekat sini bahawa kesan buli tu sesiapa sahaja boleh terima dan tak kira lah jati dia lelaki atau perempuan, dua-dua ada kesan yang teruk. Jadi janganlah kita pandang kalau buli perempuan lagi teruk daripada lelaki. Sedangkan lelaki pun akan dapat kesan yang teruk juga kalau mereka pun dibuli. Okey, jadi macam soalan yang seterusnya yang kami nak tanyakan kepada Puan, apa boleh tak Puan cadangkan apa peranan ibu bapa, peranan masyarakat dan pihak sekolah misalnya, apa peranan kita untuk memastikan kegiatan buli ni dicegah? Okey, peranan ibu bapa tu sangat penting bagi saya sebab seseorang anak tu dia memang duduk dengan ibu bapa. Mungkin pagi dia pergi sekolah daripada pukul 7 sampai pukul 2 petang. Kan? So daripada pukul 2 sampai pukul 7 pagi esok dia memang dengan family. So, maksudnya di sini masa anak-anak dengan ibu bapa tu lebih banyak daripada masa anak-anak dengan guru di sekolah. Ada ibu bapa yang menganggap tanggungjawab mendidik anak-anak tu adalah kepada guru. Itu salah lah. Jadi sebenarnya sangat penting peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak dengan baik. Okey, so sebagai ibu bapa, setiap hari tanya anak-anak macam mana dekat sekolah, okey ke, ada kawan ke, hari ni pergi sekolah makan apa, pergi makan dengan siapa, cukup tak duit. Maksudnya kita tanya. Jadi bila kita tanya, kita akan, maksudnya kita update perkembangan anak-anak kita yang pergi sekolah. So anak dia akan share lah, okey hari ni duit yang mami bagi RM3. So kakak pergi ke kantin beli mi goreng dengan air tarik kan. Okey, tak apalah. So maksudnya everything berjalan seperti yang mak dia nak lah. Tapi kalau bila mak dia tanya macam mana hari ni kakak dekat sekolah okey ke, lepas tu dia nangis apa semua. Dia tak makan, dia lapar sebabnya setiap hari duit dia kawan dia dah ambil. Setiap hari memang ada gangster, contohlah gangster dekat sekolah dia cakap pinggang, tunggu dia minta duit. Kalau tak bagi akan kena pukul ataupun dia ugut lah nak buat something. Jadi so maksudnya pentingnya komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak. So kita kena check anak-anak kita setiap hari sebab budak-budak ni kadang-kadang kalau parents tak tanya dia rasa macam mak dia tak peduli pun pasal dia. Jadi kita kena tanya dia. Tapi ada setengah kalau parents yang rapat dengan anak-anak, walaupun kita tak tanya anak-anak tu dia akan share ya. Umi tahu tak? Kan? Dia akan share apa benda yang berlaku kat sekolah. Kan kadang-kadang dia cakap, Umi tadi kawan tolak abang jatuh. Kan? So dia akan bagi tahu. Tapi kalau kita tak rapat dengan anak-anak, so anak-anak tak akan share apa-apa pada kita. Dan kita tak tahu apa yang berlaku dengan anak-anak di sekolah. Lepas tu, pentinglah untuk ibu bapa menekankan ataupun mendidik anak-anak dengan baik, kena jelaskan sikap yang baik macam mana, sikap yang tak baik macam mana, kena selalu tolong orang, tak boleh bercakap kasar dengan orang, tak boleh mengejek. Itu penting peranan ibu bapa lah di rumah. Okey, tadi peranan siapa lagi, komuniti juga ke kamu tanya? Ke ibu bapa saja? Ibu bapa, komuniti. Okey. So pihak sekolah pula daripada apa yang saya baca-baca, di sekolah sekarang ni memang diadakan program kesedaran mengenai buli di sekolah sebab nak bagi awareness kepada pelajar bahawa buli tu bukanlah satu isu yang seronok sebab ia memberi kesan yang negatif kepada pelajar yang lain. Okey, seterusnya pihak sekolah juga perlu menyediakan saluran
untuk pelajar mengadu masalah. Ini mungkin boleh highlight di pimpinan sekolah. Kalau kamu ada apa-apa nak share dengan cikgu, ada orang bully ke apa ke, okay, datang segera boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun guru disiplin, datang. Cikgu-cikgu welcome anda semua untuk share apa-apa sahaja isu dengan pihak sekolah. So kena selalu macam tu supaya pelajar ni dia tak rasa takut untuk berkongsi apa yang dia rasa. Okey, seterusnya okey. Dan pada masa sekarang ni Polis Diraja Malaysia pun dia telah pihak PDRM telah menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS. Ini di sekolah-sekolah sebanyak 10,218 buah sekolah di Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. PPS ni terdiri daripada inilah pegawai perhubungan sekolah ni terdiri daripada anggota polis. Dia memang ditempatkan di sekolah-sekolah. Tujuan dia adalah untuk mencegah kes jenayah termasuk kes buli yang melibatkan pelajar. Itu adalah di antara inilah peranan ataupun tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab pihak sekolah dan juga pihak kerajaan kita sendirilah di mana mereka mewujudkan pegawai perhubungan sekolah. Lain-lain mungkin di pihak sekolah sendiri ataupun kaunselor boleh mengadakan program-program yang berbentuk amalan nilai-nilai murni, memupuk sikap toleransi kan, sikap mengambil berat kepada kawan-kawan sebaya, rakan sebaya kan. So maksudnya kena buat program yang melibatkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai murni dan menyayangi orang lain supaya kita ada rasa belas kasihan dan tak sampai hati untuk membuli ataupun membulilah membuli orang lain. Itu penting untuk diadakan program yang semacam tu. Okey, ada lagi soalan? Okey, jadi nampaklah kat sini bahawa macam komunikasi antara anak dengan ibu bapa tu adalah penting lah supaya ibu bapa ni boleh tahu apa yang sebenarnya anak tu sedang hadapi. Sebab kalau tak tanya, macam Puan cakap tadi lah, dia takkan bagi tahu. Okey, jadi dan pihak-pihak sekolah, pihak komuniti, pihak kerajaan pun dah sediakan banyak dah sebenarnya saluran untuk kanak-kanak dan remaja ni mengadu kalau mereka hadapi masalah-masalah buli. Jadi Puan, setakat itu sahaja soalan temu bual yang saya dan Izzati sediakan. Terima kasih Puan atas kesediaan Puan untuk jawab semua soalan-soalan tersebut dan nasihat yang Puan bagilah sebagai kami kelak jadi guru kaunseling, apa peranan kami juga. Maka dengan itu, berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah, kepada doktor dan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung lah dalam menjayakan program ini. Dan terima kasih juga yang hadir. Mohon maaf atas salah silap, kekurangan dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada doktor untuk Teruskan. untuk teruskan. Baik, okay, terima kasih Tifa, Izzati dan juga Izzati. Ini merupakan program diorang lah, salah satu daripada tugasan di mana yang melibatkan komuniti dan juga daripada agensi-agensi luar untuk berbagai isu lah, untuk mengatasi berbagai isu lah yang saya minta pelajar kemukakan. Okey, dan di sini saya mengambil kesempatan pada Puan Faizah, ya, saya kenal Puan Faizah, atas kesudian dan kerjasama untuk untuk melibatkan diri dalam bual bicara ya berkenaan dengan buli. Macam Puan Faizah cakap itu, yang penting sekali itu tentang komunikasi, betul. Komunikasi dengan parents yang paling penting buli ni, sebab parents yang terdekat, ibu bapa yang terdekat sekali dengan anak-anak. Jadi kalau anak kita membuka ruang pada anak-anak untuk mereka rapat dengan mereka, insya-Allah mereka akan lebih terbuka untuk menyuarakan masalah atau apa. Jadi dari situ baru kita boleh atasi setiap masalah tu.
Sebab apa macam yang Puan Aizah kata, duit saya hilang apa semua tu. Saya pun macam tu juga dengan anak saya. Saya akan tanya, okey bagi RM5. Makan apa? Ya sebenarnya saya seolah-olah kita alert lah, apa, concern dia makan apa hari ni, adik makan apa hari ni. Okey dia abang lah makan ni, oh mi berapa? Harga berapa nasi lemak? RM2. Aku bagi RM2. So ni. Apa tu? Kadang kita bagi tak ada duit kecil kan. Kita bagi RM10. Habis juga. Makan apa? Lepas tu bila kita calculate, dia makan tu tak banyak tu. So benda tu, lah dia kata, dah enaknya bagi. Dah ada bagi ke orang minta ke orang ambil. Sometimes kan dia takut sebab kita ni, mostly kan orang selalu kata takut kan parents pesyarah-pesyarah ni dekat dengan sekolah ataupun lain kali ada guru-guru sendiri bercakap, buatlah buat sekolah dekat UUM tu. Kalau parents nak pergi jumpa cikgu pun kan. Jadi dia takut ibu bapa ni pergi jumpa cikgu ke apa. So anak ni kadang-kadang dia sembunyi. Perkara yang dia boleh atasi selagi dia boleh sabar dengan keadaan tu, dia lalui benda tu. Kadang-kadang benda tu berlaku. Memang ada jugalah berlaku. Di kalangan anak-anak staff pun ada juga yang saya dapat maklumat pun dia info. Dan info yang Puan Faizah bagi ni kan sangat memberi manfaat pada pelajar-pelajar saya, terutama yang akan jadi kaunselor ni. Okey, semoga memberi manfaat kepada mereka. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Faizah kerana sudi.